Press the button. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Terima kasih Tan Sri Dato' Amar Speaker kerana telah memberi peluang kepada saya untuk membawa ke dalam Dewan Yang Mulia ini usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak semasa pembukaan persidangan kedua bagi penggal pertama Dewan Undangan di Sarawak ke-19 pada hari Selasa 17 Mei 2022 yang lalu. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak di atas ucapan perasmian pembukaan persidangan kedua bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-19 yang telah menyentuh pelbagai aspek, di antaranya keperluan kita mengekalkan kestabilan dan keamanan negeri, meningkatkan kerjasama dengan kerajaan persekutuan, mempelbagaikan pembangunan ekonomi yang baru lebih-lebih lagi era pasca COVID-19, termasuk memodernkan sektor ekonomi yang strategik seperti sektor pertanian, ekonomi digital, pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan kemampanan alam sekitar yang boleh dijadikan sebagai pedoman dan pegangan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Saras dengan nasihat Tuan Yang Terutama supaya ahli-ahli yang berhormat perlu berusaha menyusun strategi dan pelan tindakan untuk membantu rakyat dan membangunkan ekonomi Sarawak. Tan Sri Dato' Amar Speaker, di kesempatan ini bagi pihak rakyat di kawasan N43 Daru, saya ingin merakamkan ucapan setinggi tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, kerana telah memimpin GPS dalam memenangi Pilihan Raya Negeri yang ke-12 pada bulan Disember yang lalu dengan gemilangnya. Menang 76 daripada 82 kerusi ataupun 92.7% merupakan sejarah dalam politik Sarawak. Ini menunjukkan rakyat faham dan menyokong akan perjuangan kerajaan GPS, dan sebagai rakyat Sarawak, kita berasa amat bangga dan bertuah kerana bukan sahaja mempunyai sebuah kerajaan yang stabil, berpandangan jauh, malah prihatin serta mengutamakan pembangunan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tan Sri Dato' Amar Speaker, saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Premier Sarawak selaku pengerusi JPS kerana telah sekali lagi memberi kepercayaan pada saya untuk bertanding bagi kawasan N43 Daru. Sudah pasti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rakyat kawasan N43 Daru yang telah mengundi saya dengan memberi majoriti yang jauh lebih besar kali ini berbanding kedua-dua calon pembangkang, di mana kedua-duanya telah pun hilang wang deposit. InsyaAllah kemenangan ini akan menjadi suntikan semangat untuk saya terus mempertingkatkan usaha dan melaksanakan amanah sebagai wakil rakyat sebaik yang mungkin. Sekarang tiba masanya kita menunaikan harapan rakyat, terutamanya melaksanakan manifesto yang telah kita janjikan semasa pilihan raya yang lalu. Tan Sri Dato' Amar Speaker, slogan utamakan Sarawak atau Sarawak First dalam memperjuangkan hak Sarawak berlandaskan semangat Malaysia Agreement 1963 ataupun MACC3 bukan merupakan omong kosong. Alhamdulillah, sejak kebelakangan ini segala usaha kerajaan GPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak sudah mula membuahkan hasil, meskipun kita akui masih banyak yang perlu diperjuangkan. Kesungguhan kepimpinan kerajaan Sarawak dalam usaha membangunkan negeri ini tidak dapat dinafikan. Setiap tahun lebih 70%, lebih kurang ringgit Malaysia 7 bilion bajet diperuntukkan kepada pembangunan, di mana kebijakannya adalah memberi tumpuan kepada pembangunan lubang bandar supaya negeri ini dapat dibangunkan secara holistik. Di atas kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Premier yang sentiasa berpandangan jauh, menerokai idea-idea dan mencipta sumber pendapatan baru, serta tegas melaksanakan pelbagai pendekatan serta keputusan seperti pelaksanaan SST ke atas minyak dan gas yang ekspor telah banyak menyumbang kepada peningkatan pendapatan kepada Sarawak. Begitu juga dengan pelbagai inisiatif baharu Yang Amat Berhormat Premier yang pada amnya untuk mengubah nasib rakyat, meningkatkan kualiti hidup dan meringankan beban rakyat.
Pencapaian Yang Berhormat Premier bukan saja di peringkat negeri, malah turut diiktiraf di peringkat antarabangsa, di mana baru-baru ini Yang Berhormat Premier telah diberi penghormatan untuk menyampaikan ucap pertama di World Hydrogen 2022 Summit and Exhibition di Rotterdam, Belanda pada 9 Mei 2022. Dan sebelum ini beliau juga telah dijemput sebagai panel di dialog antarabangsa di Singapura pada 26 April 2022. We Sarawakian are very proud of you, sir. Tan Sri Dato' Amar Speaker, saya merasa amat terkilan apabila Bank Negara Malaysia tidak meluluskan permohonan Kerajaan Sarawak untuk memperoleh lesen bank digital pada 29 April yang lepas. Saya berpandangan bahawa pihak Bank Negara Malaysia sepatutnya mempertimbangkan permohonan Sarawak dan meneliti dengan lebih mendalam situasi dan keadaan ekonomi di Sarawak. Sarawak merupakan sebuah wilayah yang amat luas dan terbesar berbanding dengan negeri lain di Malaysia. Inisiatif futuristik yang diambil oleh Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier Sarawak ke arah ekonomi digital ialah dengan mewujudkan SP Global yang dulunya dikenali sebagai Sarawak Pay. Seperti yang dilaporkan oleh Awani pada 6 Januari yang lepas, SP Global mempunyai 590,290 pengguna dan berkolaborasi dengan 85,445 peniaga, di mana jumlah keseluruhan transaksi yang jalankan ialah berjumlah ringgit Malaysia 1.8 bilion sejak dilancarkan pada tahun 2017. Kerjaan ini harus dilihat oleh pihak Bank Negara Malaysia tentang keberhasilan serta susun atur dan Pentadbiran Sarawak yang komited mengenai hal ini, dan menurut saya wajar dijadikan contoh di negeri-negeri yang lain. Tan Sri Dato' Amar Speaker, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jo, mempunyai visi jangka masa panjang yang jelas untuk memelihara alam sekitar dengan matlamat mengurangkan karbon sebagai usaha membendung masalah perubahan iklim dunia ataupun global warming. Tindakan inovatif dan proaktif ini sangat wajar dan menjadikan Sarawak turut sama dengan negara-negara dunia yang lain seperti Jepun, Jerman, Belanda dan negara Eropah yang lain dalam isu memelihara alam sekitar. Kita sedar bahawa kita tidak boleh bergantung sepenuhnya dengan sumber petroleum yang ada sekarang. Sebagai contoh, Jepun sudah mula mengambil inisiatif dengan mewujudkan kereta elektrik dan hybrid sejak tahun 2013, di mana kerajaan Jepun menawarkan subsidi maksimum sebanyak 800,000 yen ataupun $7,200 kepada mana-mana rakyat Jepun yang hendak memiliki kenderaan elektrik dan hybrid. Oleh itu, tindakan menerima pakai hidrogen sebagai green energy ini merupakan komitmen proaktif Kerajaan Sarawak untuk memacu ekonomi yang lebih besar alam seperti yang termaktub dalam Post-COVID-19 Development Strategy 2030. Tan Sri Dato' Amar Speaker, I believe that this far-sighted move and smart decision by Yang Berhormat Premier on the Post-COVID-19 Development Strategy 2030 and being the first step to implement hydrogen as a source of energy for the state show that we are aware on what the world's concerns about and taking action regarding the matter. It's definitely the exemplary move where I am certain that we are on the right track on our effort to tackle climate change. Tan Sri Dato' Speaker, sekarang ingin saya mengutarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan kuasaan saya seperti berikut. Pertamanya, klinik kesihatan daru. Klinik kesihatan daru sekarang beroperasi di tempat sementara, yaitu di rumah pelawat Hospital Daru sejak aksiden kebakaran hampir 7 tahun yang lalu, yaitu 7 Oktober 2015. Kerja-kerja menembok tanah yang dikategorikan sebagai kerja pembinaan fasa 1 sudah dijalankan pada tahun 2020 yang lalu, namun sehingga sekarang penerusan projek ini belum lagi dilaksanakan. Kerja pembinaan klinik kesihatan daru ini harus dipercepatkan kerana bangunan sementara yang digunakan pakai sekarang didapati kurang sesuai, kurang selesa dan tidak kondusif. Tambahan pula, projek ini merupakan projek penggantian bangunan lama yang telah terbakar, maka wajarlah diberi keutamaan yang tinggi dan harus disegerakan. Selain itu, ianya juga merupakan klinik kesihatan utama yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar dan perkhidmatan penyayang kesihatan ibu dan anak, serta perkhidmatan sokongan seperti makmal, farmasi dan rehabilitasi untuk dua buah daerah, iaitu daerah Daru dan daerah Matu, dengan purata pesakit dalam 150 ke 200 orang sehari. Rangkaian jaringan telekomunikasi.
Tan Sri Dato' Speaker, terima kasih di atas inisiatif usaha kerajaan dalam meningkatkan kemudahan komunikasi khususnya di kawasan luar bandar. Dimaklumkan sehingga kini terdapat 3,470 buah menara komunikasi telah dibina di seluruh Sarawak. Walau bagaimanapun, bagi memastikan menara komunikasi ini berfungsi berdasarkan tujuan pembinaan menara-menara tersebut, pemasangan fasiliti komunikasi adalah diperlukan. Namun didapati bahawa banyak menara komunikasi yang telah siap dibina di kawasan saya melebihi 1 tahun tetapi masih belum beroperasi. Oleh itu saya memohon kepada kementerian atau agensi yang berkenaan supaya dapat membantu memastikan isu ini diambil perhatian dan tindakannya segera. Kelewatan menangani isu ini boleh menjejaskan usaha kerajaan untuk meluaskan dan mempertingkatkan liputan jaringan telekomunikasi termasuk internet di kawasan luar bandar. Sekiranya kesukaran mengatasi isu ini disebabkan kurangnya sambutan atau kerjasama daripada syarikat-syarikat telco yang sedia ada, maka saya sekali lagi mencadangkan agar kerajaan Sarawak untuk menubuhkan syarikat telco Sarawak sendiri atau memberi subsidi sebagai insentif kepada telco yang sanggup menyediakan perkhidmatan di luar bandar demi kesejahteraan dan kemudahan rakyat khususnya yang berada di luar bandar, kerana perkhidmatan ini sudah menjadi satu keperluan asas pada era ini. Memperkasakan sektor pertanian moden luar bandar. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, seperti mana yang telah ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam ucapan pembukaan persidangan ini mengesahkan supaya sektor pertanian yang bernilai tambah yang tinggi diberi keutamaan untuk dilaksanakan, sekaligus menjadi Sarawak sebagai pengeksport utama makanan di Malaysia. Sektor pertanian merupakan satu pekerjaan yang begitu sinonim dengan penduduk di luar bandar. Oleh itu, usaha kerajaan memperkasakan sektor pertanian amatlah dialu-alukan melalui inisiatif strategi mentransformasikan pertanian yang berasaskan teknologi moden yang lebih kompetitif selain mewujudkan agropark, infrastruktur asas pertanian yang sedia ada seperti sistem pengairan dan saliran serta jalan-jalan ban perlu diselenggarakan dan ditaraf sepanjang masa agar tidak menjejaskan aktiviti pertanian para petani kecil-kecilan di kampung-kampung. Adalah dicadangkan juga pengusaha tanah pertanian food basket secara komersial dan berskala besar dengan menggunakan IoT oleh sektor swasta perlu digiatkan pelaksanaannya sama ada melalui kerjasama dengan pemilik tanah NCR maupun individu. Dengan usaha ini ianya akan dapat meningkatkan pengeluaran hasil pertanian secara besar-besaran. Dalam konteks ini pula kerajaan perlu berusaha untuk menarik minat golongan muda untuk mencebur bidang pertanian moden khususnya di kawasan luar bandar. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, daerah Daro semakin sehari semakin berkembang pesat. Dengan siapnya bandar baru fasa 2 yang tengah dibuat oleh pihak LCDA dan pembukaan ladang-ladang kelapa sawit dan kepesatan dalam sektor pembinaan telah merancangkan lagi pembangunan ekonomi daerah Daro. Pada masa ini di Pekan Daro hanya ada sebuah agrobank sahaja dan sebuah mesin ATM bank rakyat. Apa yang sering menjadi masalah lebih lagi pada waktu hujung bulan adalah didapati perkhidmatan bank ini tidak dapat menampung rakyat yang ingin berurusan dengan bank. Saya sering menerima rungutan dan aduan daripada rakyat bahawa mereka terpaksa berbaris panjang dan menunggu giliran yang lama sehingga ada yang terpaksa berbelanja lebih untuk ke bandar-bandar yang berdekatan bagi berurusan dengan bank. Oleh itu saya mohon supaya sekurang-kurangnya sebuah lagi bank komersial yang baru dapat membuka cawangannya atau setidak-tidaknya bank rakyat menaik taraf perkhidmatan ATM yang ada sekarang ini kepada perkhidmatan yang bertaraf rakyat akses ataupun bank rakyat mini di Daro. Penubuhan Coastal Area Development Agency ataupun Lembah Rejang Development Agency. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, pendekatan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier untuk mempercepatkan pembangunan infrastruktur secara terancang dan tersusun khususnya di kawasan pedalaman luar bandar melalui penubuhan 4 agensi iaitu Upper Rejang Development Agency ataupun URDA, Highland Development Agency, Northern Regional Development Agency dan Integrated Regional Semarahan Development Agency. Dan ini didapati pendekatan ini begitu efektif dan berjaya sekali. Oleh itu untuk mencapai pembangunan yang seimbang di seluruh negeri Sarawak, khususnya di kawasan luar bandar di zon tengah, terutamanya di Lembah Rejang adalah dicadangkan supaya sebuah agensi yang serupa ditubuhkan juga yang boleh dikenali sebagai Coastal Area Development Agency ataupun Lembah Rejang Development Agency. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker,
Di sini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana telah meluluskan beberapa skim pembersihan kampung ataupun SPK di Darul sejak tahun 2002 lagi seperti berikut. Pertamanya, skim pembersihan kampung Lemampik, Kampung Tengah, Kampung Pantre, fasa 1 dan fasa 2 sebanyak 536 lot diluluskan sejak tahun 2002. Kedua, skim pembersihan kampung Badung fasa 1 dan fasa 2 sebanyak 331 lot yang telah diluluskan pada tahun 2003. Yang ketiga, skim pembesaran kampung masjid, kampung Pancur, kampung baru fasa 1 dan fasa 2 sebanyak 446 lot diluluskan sejak tahun 2015. Saya memohon supaya SPK yang telah diluluskan ini, terutama yang telah lama sejak 2002, dapat dilaksanakan dengan secepat yang mungkin kerana ramai rakyat memerlukan lot rumah untuk membina rumah kediaman mereka. Selain itu, beberapa permohonan yang telah dikemukakan sebelum ini, ada di antaranya telah lebih setahun yang lepas masih belum ada keputusan sehingga kepada hari ini. Saya sering menerima aduan di atas kelewatan ini. Oleh itu, saya mohon supaya keputusan permohonan lot di bawah SPK ini dapat diproses secepat mungkin supaya pemohon tidak tertunggu terlalu lama. Projek sakit. Tan Sri Dato' Amar Speaker, kerajaan GPS sentiasa bekerja keras untuk memastikan kesejahteraan rakyat Sarawak sentiasa terbela. Lebih lagi di kawasan luar bandar. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pelbagai projek-projek pembangunan, termasuk projek rakyat yang amat berhormat Premier Sarawak yang banyak dilaksanakan di kawasan luar bandar. Untuk memastikan masyarakat di luar bandar turut merasai arus pembangunan serta berupaya menikmati kemudahan infrastruktur dan meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka. Namun begitu, apa yang didapati banyak projek-projek rakyat ini termasuk yang dilaksanakan di kawasan Dun N43 Daru. Di antaranya projek Jalan Sungai Pasin Matu, Bagan Muka, projek naik taraf Jalan Bawang Asan, Tanjung Manis, Sungai Ilas, Kampung Sebenak fasa 2 di daerah Meradong, bahagian Seriki dikategorikan sebagai projek sakit atau projek tenat disebabkan oleh prestasi teruk ataupun kegagalan pihak kontraktor yang dilantik. Oleh kerana itu saya ingin menyarankan agar Kerajaan Sarawak memandang serius akan hal ini dan mengambil tindakan tegas dan pantas terhadap kontraktor yang berkenaan. Proses dan prosedur yang sedia ada perlu disemak dan dikaji semula supaya mana-mana kontraktor yang tidak perform dapat disegera ditamatkan kontraknya, bukan menunggu sehingga 6 bulan atau lebih baru dapat ditamatkan. Ini belum mengambil kira proses untuk retender dan sebagainya sehingga mengambil masa lebih daripada setahun untuk membolehkan kerja pembinaan disambung semula oleh kontraktor yang baru. Itu pun kalau peruntukan masih mencukupi atau masih ada kontraktor lain yang berminat. Padahnya bukan sahaja merugikan wang awam atau kerajaan, malah rakyat juga harus menanggung kesusahan dan kesulitan serta menderita kerana masih tidak dapat menikmati kemudahan infrastruktur yang baik. Sehubungan itu, mana-mana kontraktor yang tidak bertanggungjawab seperti ini perlulah diambil tindakan tegas termasuk membatalkan lesen serta disedara hitamkan terus agar mereka tidak lagi boleh turut serta dalam menyertai mana-mana tender sebagai pengajaran dan teladan kepada kontraktor yang lain. Tan Sri Dato' Speaker, Daerah Darul mempunyai pelbagai jabatan agensi kerajaan sama ada tingkat negeri maupun di tingkat persekutuan. Apa yang saya dapati, kebanyakan mereka terpaksa menyewa rumah kedai, menggunakan quarters serta menumpang atau berkongsi ruang pejabat bersama agensi-agensi yang lain. Keadaan ini amat tidak selesa dan kondusif. Bukan sahaja kepada para pekerja ataupun kaki tangan agensi berkenaan, malah turut menyukarkan rakyat yang berurusan dan mendapat perkhidmatan di agensi berkenaan. Selain itu, beberapa agensi lagi yang ingin membuka cawangan pejabat di daerah Darul terpaksa menangguhkan hasrat mereka disebabkan ketiadaan premis yang boleh digunakan sebagai ruang pejabat. Sebab itu, saya ingin mencadangkan agar Kerajaan Sarawak mempertimbangkan untuk membina sebuah kompleks pentadbiran bertingkat di daerah Darul bagi menempatkan atau disewa kepada pelbagai jabatan negeri dan persekutuan selaras dengan keperluan semasa ekoran daripada pembangunan pesat yang berlaku di daerah Darul. Ibu Pejabat Polis daerah Matu dan Darul. Tan Sri Dato' Amar Speaker, sekali lagi saya ingin mencadangkan agar kerajaan persekutuan khususnya Kementerian Dalam Negeri agar dapat membina bangunan Ibu Pejabat Polis daerah Matu dan Darul yang baru. Keadaan bangunan IPD Matu dan Darul yang sedia ada sekarang ini adalah sangat lama dan usang serta didapati tidak lagi sesuai untuk sebuah kawasan yang membangun seperti Darul dan Matu.
Teman pula, ianya tidak lagi mampu menampung jumlah bilangan anggota polis yang semakin bertambah dari semasa ke semasa. Sebagai sebuah IPD yang menjaga dua buah daerah, iaitu daerah Daru dan Matu, maka sewajarnya cadangan ini diberi keutamaan untuk dilaksanakan. Ini bukan saja untuk memberi kesesaan kepada anggota polis dan rakyat, tetapi demi menjaga imej PDRM itu sendiri. Klinik kesihatan desa yang daif. Tuan Sri Dato' Speaker, salah satu perkhidmatan kesihatan yang amat penting serta amat diperlukan oleh rakyat di kawasan pedalaman, terutamanya dalam keadaan kecemasan, adalah klinik kesihatan desa. Kewujudan klinik kesihatan desa ini begitu berjasa kepada rakyat di luar bandar serta masih relevan sehingga ke hari ini. Walaupun apa yang menjadikan kebanyakan kondisi bangunan klinik kesihatan desa ini di kawasan Dun Daru, iaitu klinik kesihatan desa Nangasemah dan klinik kesihatan desa Sungai Pasin, adalah dalam keadaan daif serta memerlukan penyelenggaraan dan baik pulih. Struktur yang kebanyakannya dibuat daripada kayu didapati semakin mereput disebabkan faktor usia. Begitu juga keadaannya dengan kondisi kuartus dan barak kediaman kaki tangan. Oleh itu, saya menyarankan agar satu tindakan segera mengatasi masalah ini seperti mana yang telah dilaksanakan bagi membaiki sekolah-sekolah daif diambil demi kesesaan dan kesejahteraan masyarakat di luar bandar atau di pedalaman. Rural Transformation Project. Tuan Sri Dato' Ahmad Speaker, RTP merupakan antara inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membangun sektor infrastruktur di Sarawak. Bagi kawasan dua bandar, sejak RTP dilaksanakan, ianya jelas banyak membantu dari segi sektor pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas. Saya berpendapat bahawa peruntukan RTP wajar ditambah, terutamanya bagi konstitusi luar bandar, kerana di luar bandar masih banyak keperluan infrastruktur seperti jalan raya, jalan-jalan kampung, parit, jambatan, titian, jeti, dewan dan lain-lain lagi kemudahan asas yang perlu dibangunkan. Contohnya, kawasan Dun N43 Daru, konstitusi yang saya wakili ini meliputi 4 buah daerah. Daerah Daru, daerah Matu, daerah Sibu, daerah Meradong. Dengan peruntukan RTP yang lebih besar, maka arus pembangunan di kawasan luar bandar boleh dirancangkan lagi dan jurang pembangunan dengan kawasan bandar boleh dikurangkan. Dalam jangka masa panjang, impak besar seperti peningkatan sosioekonomi masyarakat di luar bandar boleh diwujudkan. Ini kerana apabila dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, ianya akan menggalakkan aktiviti sektor ekonomi, khususnya sektor pertanian, nelayan dan cottage industry untuk berkembang seperti di kawasan-kawasan bandar yang lain. Tuan Sri Dato' Ahmad Speaker, pengangguran siswazah. Berdasarkan laporan survei tenaga buruh oleh Jabatan Perangkat Malaysia, bilangan pengangguran Malaysia pada suku tahun keempat 2021 ialah seramai 694,300 orang dan pada kadar 4.3% di mana 57,600 daripadanya ialah penganggur Sarawak. Menurut laporan tersebut, penyumbang terbesar kepada bilangan jumlah pengangguran di negara ini merupakan golongan siswazah. Kita akui bahawa pandemik COVID-19 ini turut menyumbang kepada angka tersebut. Namun apa yang lebih penting, langkah serta plan bagi menangani isu ini wajar diberi perhatian serius supaya kita boleh memulakan rencana untuk memulihkan ekonomi kita yang jelas terjejas oleh pandemik ini. Pada masa yang sama, Sarawak dapat memanfaatkan sepenuhnya kebolehan dan bakat yang ada pada anak-anak muda ini yang terdiri pada pelbagai bidang ilmu kepakaran dan menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan Sarawak. Tuan Sri Dato' Speaker, Daru merupakan sebuah daerah di bahagian muka dan merupakan di antara daerah yang tertua juga di mana ianya telah diwujudkan pada 1 April 1974, iaitu 48 tahun yang lepas. Bermula sebagai sebuah daerah di bahagian Serikir sehinggalah apabila Mukah diangkat menjadi sebuah bahagian pada 1 Mac 2002. Apa yang saya dapati, bahagian Mukah agak terlalu besar, keluasannya hampir 7,000 km persegi. Merangkumi 5 buah daerah iaitu daerah Mukah, daerah Dalat, daerah Matu, daerah Daru, daerah Tanjung Manis serta 3 buah daerah kecil iaitu daerah Kecil Balengian, Oyak dan Igan. Keadaan ini sedikit sebanyak menyukarkan fokus dalam melaksanakan pentadbiran dan pembangunan lebih-lebih lagi dalam usaha menjadikan Sarawak salah sebuah negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Justru itu disyorkan agar daerah Daru diangkat sebagai bahagian pentadbiran yang baru ataupun dipanggil sebahagian yang ke-13 dengan melaksanakan persempadan pentadbiran semula melibatkan daerah Matu dan daerah Tanjung Manis.
Dengan wujudnya sebuah bahagian yang baru akan memantapkan lagi pentadbiran dan susun atur negeri di mana agenda dan perancangan pembangunan boleh dilaksanakan dengan lebih terperinci lagi. Selain itu, secara amnya, penubuhan bahagian baru ini membantu merealisasikan post-COVID-19 Development Strategy 2030 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak pada Julai tahun lepas, di mana 4 daripada 7 pembeli ubah sasaran sektor ekonomi ialah inovasi, infrastruktur asas, pengangkutan dan utiliti akan terlaksana. Impak besar yang akan dinikmati oleh penduduk di luar bandar, khususnya kedudukan Daru yang strategik di tengah-tengah kawasan pesisir, ini kelak adalah pembangunan infrastruktur yang lebih pesat seiring dengan perubahan dan pola ekonomi semasa serta menjadi pembangkit kepada pembangunan kawasan di sekitarnya dan di Sarawak secara keseluruhannya. Tahniah Tuan Speaker, sebagai penutup, tomahan yang sering kita dengar dari pihak pembangkang ialah GPS merupakan sebahagian daripada kerajaan pintu belakang untuk menghasut dan memecah belahkan perpaduan rakyat Sarawak. Logikalnya, kemelut politik bermula kerana mereka gagal mewujudkan politik yang stabil. Tetapi kita yang disalahkan. Is that how the logic work? We want a progressive government, a stable one. Kita perlukan politik yang matang. Oleh kerana itu, kerajaan GPS memilih untuk mengakhiri kemelut politik yang berpunca daripada Pakatan Harapan itu sendiri supaya negara kita boleh fokus kepada kebajikan rakyat dan bukan seperti mereka yang suka berpolitik sahaja. GPS di sini merupakan penyelamat dan bukannya seperti mereka tuduh di mana dikatakan a vote for GPS is a vote for PAS and UMNO. Sememangnya tidak masuk akal. GPS is a local party and does not affiliate with any other party from Semenanjung unlike them. Doesn't our motto Sarawak first, utamakan Sarawak is clear enough. I strongly believe that Pakatan Harapan should not bring up the issue but rather plan out on how to improve themselves. Do the past few elections did not ring the bell? Or didn't the outcome of the last Sarawak state election tell them something on their performance and or they are still unclear that people are sick of their agenda? Terima kasih Tuan Speaker, sebagai mengakhiri ucapan saya, di kesempatan ini saya di masa bulan Syawal, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Itu juga selamat menyambut Hari Wesak bagi rakan-rakan yang meraihkannya. Semoga perayaan yang kita sambut pada hari ini mendatangkan kegembiraan dan kemakmuran kepada kita semua. Teruskan komitmen dan sokongan kita untuk sama-sama membina, membangun dan memajukan bumi Sarawak yang kita sama-sama cintai ini. Terima kasih Tuan Speaker, dengan ini saya memohon mencadangkan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Akhir kata, jaga Sarawak, into Sarawak, utamakan Sarawak. Sekian, terima kasih.